Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga pada laju. Ya, kalau anda nampak, inilah dia rangkaian kereta elektrik daripada Audi ataupun Audi e-tron dah ada kat Malaysia. Betul, pengedar tunggal Audi kat Malaysia, PHS Automotive Malaysia, dah lancarkan 7 model e-tron dekat pasaran Malaysia. Ada versi SUV, ada versi sportsback, ada juga versi coupe 4 pintu. Tapi hari ini kita nak fokuskan pada versi SUV. Bagi anda yang sedang menonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okey, untuk Q8 e-tron versi SUV ni ada 2 varian kat Malaysia. Satu varian yang standard, yang itu kita panggil Q8 e-tron Advance 50. Kalau yang ini up sikit, nama dia Q8 e-tron S-Line 55. Tapi kalau anda tak minat SUV, mungkin SUV ni dah mula worn down dekat anda kan. Mungkin nak kereta yang lain sikit. Ada juga versi sportsback yang lebih handsome dia punya bumbung tu kan. Tapi bila kita bercakap tentang kereta elektrik, mesti kereta elektrik yang premium lagi pun, mesti orang akan tanya-tanya macam mana pula dengan performance kereta ni kan. Okey, kereta ni all-wheel drive, quattro. Motor elektrik dia menghasilkan 408 PS dan juga 664 Nm torque. Dengan kuasa performance macam tu, kereta ni bergerak daripada 0 ke 100 km sejam cuma dalam masa 5.6 saat saja. Bayangkan SUV elektrik yang berat macam ni, 5.6 saat je. Kira laju lah tu kan. Dan kereta ni juga ada Adaptive Air Suspension. Bila ada Adaptive Air Suspension ni, drive tu rasa seronok sikit lah kan. Okey, sebabkan kereta ni kereta elektrik, kita nak tunjuk something, mesti orang concern macam mana dengan bateri dia, charging semua kan. Okey, jom saya tunjuk. Dia charging dia ada kiri dan kanan. Kat sana ada AC, kat sini ada DC. Cara buka dia macam ni. Okey, untuk cas untuk cas, kalau kita guna AC charging dalam 22 kW itu mengambil masa dalam 9 ke 11 jam untuk penuh. Kalau untuk DC charging pula, yang ini dia power dia up to 170 kWh. Kalau kita nak cas daripada 10 ke 80% cuma mengambil masa 31 minit je. Dan yang lagi sedap, kalau kita pakai DC charging ni, 10 minit cas boleh jalan 123 km. 10 minit je. Kira okey lah tu kan. Sebabkan kereta ni cantik, jom kita tengok eksterior kereta ni dulu sebelum kita masuk dalam. Okey, bagi anda tak tahu, Audi Q8 e-tron ni adalah model Audi pertama yang menggunakan logo Audi baru. Sekarang logo dia lebih bersifat two-dimensional. Selain tu, kalau kita tengok apa lagi yang menarik, dia ada digital matrix headlight. Lampu ni bukan sahaja padu pencahayaan dia, nampak jauh, lepas tu bersifat adaptif, bersifat pintar, tapi lampu ni juga boleh bagi signal lane indicator. Lepas tu lampu ni juga boleh illuminate arrow-arrow dekat jalan supaya membantu pengguna-pengguna jalan raya lain boleh nampak mana yang kita nak pergi malam-malam. Bagi saya benda tu memang sangat-sangat pintar dan sangat-sangat bagus. Selain tu, kalau kita tengok bahagian tengah hari ni kan, dia punya inverted grille dia, sebenarnya ini sangat-sangat inovatif juga sebab sekarang ada lubang-lubang kat bawah, ada lubang kat sini. Dia dah improve aerodynamic kereta ni. Jadi kereta ni dengan adaptive air suspension dia, dengan lubang-lubang yang boleh ditutup, dibuka. So bila pengalaman drive kereta ni jadi lagi menarik lah kan, sebab kereta ni lebih hidup lah dengan kita kan. Selain tu, kita pergi lagi kat tepi kan, kita boleh nampak rim dia. Dia pakai 5-spoke rim. Yang ini bersaiz 21 inci dual tone. Memang besar dan cantik. Nampak yang ini saya cakap tadi, dia punya AC charging. Dia ada 2 belah, tapi yang sini ada AC saja. Inilah benda yang paling menarik kat kereta ni, iaitu virtual side mirror. Benda ni memang cantik, tapi kalau rider langgar ni menangis mat nak bayar ni kan. Side mirror virtual ni dia menggunakan kamera tau dekat sini, dan kamera tu akan dipancarkan dekat skrin dekat bahagian dalam. Itu paparan OLED, boleh tengok kiri dan kanan. Mungkin setengah orang tak berapa gemar, tapi ni teknologi kot. Bagi saya benda ni benda yang barulah, dan juga mahal kalau pecah kan. Selain itu, dia ada roof rail, nampak ada kemasan krom lagi kat sini. Yang menarik dia, pintu dia kita tak payah tutup kuat-kuat pun sebab dia ada auto sedut.
Okey, selain itu kita nampak dia ada garis-garis badan yang buatkan kereta ni nampak ganas. Yalah, biasa SUV kan macam boring-boring kan. Tapi SUV ni tak boring punya Mat. Kalau kita tengok dengan spoiler yang besar, dan sebab kereta ni e-tron GT, semua kereta-kereta e-tron dia ada this profile. Ada satu bar LED dekat belakang. Kalau anda tengok semua sama, daripada yang variant GT lah, variant Sportsback, semua ada identiti ni menandakan kereta ni kereta e-tron. Kalau kita tengok lagi bahagian belakang dia ada lagi kemasan hitam dekat belakang. Macam ala-ala diffuser kat bawah ni pun buatkan kereta ni nampak lagi garang. Kita tengok. Power boot pun ada. SUV dalam besar gila kat belakang dia. Yang ini dia punya ukuran dalam 569 liter. Untuk SUV ini sangat besar. Selain pada bonet belakang yang besar, dia ada juga tayar spare. Vios ada. Okey, sekarang kita ada dekat dalam Audi Q8 e-tron S-Line. Ini interior dia. Kalau kita tengok, dia sebab S-Line, so dia dapat interior S-Line. Pada pendapat anda, kalau anda tengok design dia secara keseluruhan, cantik ke tidak? Kalau bagi saya, nak cakap terlalu maju tu, tak ada nampak maju sangat. Sebab yelah, kalau kat Malaysia walaupun dia baru launch, kat luar dah kira dalam 5 tahun atau 4 tahun macam tu jugalah dia dah dilancarkan. Jadi kita tengok dia punya interior dia tidaklah terlalu up to date sangat. Tapi bagi saya masih lagi mengekalkan ciri-ciri inovatif dekat kereta ni. Contoh macam dekat cermin dia, lepas tu design dia lagi macam ada bukaan dekat sini, lepas tu ada juga soft touch dekat sini. Dan saya suka macam bahagian yang keras-keras macam plastik macam ni, dia dah tambahkan dengan dia punya rekaan-rekaan macam ala-ala kayu. So nampaklah macam premium sikit kan. Lagi satu, Audi Digital Cockpit ni dia buatkan macam kita punya sistem infotainment, dia punya paparan aircon dia semua menghala ke pemandu. Jadi memang memudahkanlah untuk pemandu kan. Dan kalau kita tengok daripada segi steering dia pula, dia bagi sport steering flat bottom dengan balutan kulit. Yang ni pegang pun sedap nak bawa laju kan. Ada pedal shifter juga, jangan risau. Dia bagi juga digital instrument cluster dekat belakang. Kat situ macam-macam kita boleh control. Selain tu, kita tengok kat bahagian pintu dia. Pintu dia pun ada juga macam kemasan-kemasan baldu. So sedap lah kalau kita pegang. Tapi yang ni saya cakap tadi, benda yang paling inovatif kat dalam kereta ni adalah dia punya virtual side mirror. Yang ni kiri kanan ada paparan screen OLED. Yang ini kita boleh control dia punya kamera lah. Kita boleh tengok ke atas kan lagi boleh, ke bawah, ke tepi. Jadi kamera tu bukan fix kat situ je. Kita boleh control ikut ketinggian kita ke ataupun kedudukan kita duduk. Selain tu kalau kita tengok bahagian tepi dia, aircon vent dia masih lagi tak ada nampak maju sangat kan. Masih lagi ala-ala kereta-kereta biasa lah. Walaupun kereta ni kereta elektrik, tapi design yang tu biasa-biasa je bagi saya. Sama juga macam dia punya sistem infotainment dia. Masih lagi yang tertanam macam ni, bukanlah jenis floating. Walaupun kereta ni kereta elektrik kot, Q8 e-tron, takkan macam ni besar ni je kan. Itu letdown dia. Tapi apa-apa pun dia ada Apple CarPlay, Android Auto, wireless. Kalau kita pergi bawah lagi, dia ada satu lagi screen. Screen ni untuk apa? Yang ini untuk kita kawal climate control ataupun aircon dekat dalam lah. Dia ada 2 zone, kiri kanan, belakang pun ada aircon juga. Tapi walaupun dia boleh kawal dekat sini, bagi saya dia tak ringkaskan sangat kawalan dia. Sebab kalau kita nampak kat sini, dia cuma ada untuk kawal suhu saja. Kalau kita nak kawal kipas ke apa kan, kita kena cari-cari sikit. Mana sebenarnya benda ni kan? So benda tu agak leceh lah bagi saya. Kalau ada button yang kita boleh pusing-pusing, dah ringkas dah kat situ kan. Kalau kita tengok bawah ni juga, ada lagi dia punya button-button lain. Macam ada parking sensor, kamera. Ada juga button untuk volume, which is good. Ada juga physical button. Tapi anda tengok dia punya design gear dia, gear knob dia memang sangat-sangat maju dan rare, lain daripada yang lain. Sebab kalau kita nak masuk gear, kita tolak ke atas macam ni. Ni masuk N. Kalau nak pergi ke bawah balik, yang ni masuk D. Kalau nak masuk P, tekan je kat situ. So benda ni baru jugalah bagi saya kan. Walau bagaimanapun, kat bawah ni walaupun dia ada wireless charging, tapi design yang terbuka macam ni agak macam pelik sikit lah kan. Walaupun mungkin kita boleh letak barang lagi banyak, tapi kalau kita boleh tutup part ni, bagi saya itu lagi cantik. Tapi armrest dia memang sedap. Ada juga lagi ruangan lagi lah kecil kat dalam ni. Ada USB-C 2 juga kat sini. Kalau kita tengok, kereta ni ada juga panoramic sunroof yang besar. Lepas tu dia punya speaker pula datang daripada Bang & Olufsen Premium Sound System. Yang itu ada 3D sound lagi. So bunyi dia memang sedap sikit lah kan. Okay, kalau kita tengok pada segi kerusi,
Okey, saya tengah duduk ni. Yang ini kerusi ni dia dapat balutan Volcano leather. Okey, kerusi yang saya duduk ni ini power seat Kiri kanan ada power seat dan kerusi ni dah dibalut dengan Volcano leather. Sebab kereta ni adalah S-Line. So interior dia pun S-Line. Nampak kat kerusi dia pun ada logo S. Tapi kalau daripada segi keselesaan, bagi saya kerusi dia biasa-biasa je. Tapi kerusi ni tak ada function ventilation ataupun heated. Sebab kita nampak dia leather biasa je kan. Cuma dia punya lambar dia boleh kontrol. Itu daripada segi kerusi. Lagi satu, kalau malam-malam korang naik kereta ni memang cantik sebab dia ada ambient light dekat dashboard dia, dekat pintu, nampak, dekat tepi tengah ni pun ada, dekat pintu belakang pun ada. Jadi keseluruhan kereta ni ada lampu tom yum. Tak payah nak order kat Shopee dah. Okey, kita dah tahu performance kereta ni, kita dah tengok exterior, interior juga. Jadi berapa pula harga kereta ni? Okey, untuk Audi Q8 e-tron S-Line 55 ni harga dia dijual pada RM474,990 sahaja, dan harga tu termasuk juga dengan 2 tahun warranty unlimited mileage. Tapi untuk bateri dia diberi 8 tahun warranty atau 160,000 kilometer. Mana-mana datang dahululah. Tapi kalau tak cukup bagi anda, boleh tambah lagi warranty dia. Ambillah Audi Assurance Package di mana dia akan tambah lagi 3 tahun untuk warranty kereta ini. Jadi itulah sedikit tentang Q8 e-tron ni. Bagi anda yang sedang menonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.